أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Mukaddimah Suratul Ahqaf. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 35 ayat. Dinamakan Surah Al-Ahqaf kerana pada ayat 21 Allah Ta'ala menceritakan perihal kaum Ad, penduduk lembah Ahqaf, yang telah dibinasakan dengan sebab kekufuran mereka, mendustakan agama Allah yang disampaikan oleh Nabi Hud AS. Intisari kandungannya, setelah menerangkan kebenaran Al-Quranul Karim, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dasar-dasar tauhid, kesesatan kaum kafir musyrik, dan sebaik-baik balasan yang didapati oleh orang-orang yang beriman, lalu diberi contoh perbandingan di antara anak yang soleh dan taat dengan anak yang ingkar derhaka dan sikap mereka terhadap Tuhan dan terhadap ibu bapa masing-masing. Dalam hal ini, diterangkan bahawa Allah Ta'ala telah mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan melahirkannya dengan menanggung susah payah. Kemudian diterangkan sifat anak yang soleh. Setelah ia dewasa dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia semoga Allah Ta'ala memberinya taufik supaya ia tetap bersyukur akan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya dan kepada kedua ibu bapanya, dan juga supaya ia tetap mengerjakan amal-amal soleh yang diridai Allah, serta berharap semoga Tuhan menjadikan sifat-sifat kebaikan itu meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunannya. Ia juga sentiasa bertaubat memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan menegaskan secara terbuka bahawa
ia adalah dari orang-orang Islam yang tunduk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Sebaliknya Allah Ta'ala menerangkan pula mengenai anak yang derhaka. Amatlah derhakanya orang yang berkata kepada kedua ibu bapanya jika mereka mengajaknya beriman, bahawa ia bosan mendengar ajakan mereka dan ia tidak percaya pada hari akhirat dan kejadian-kejadian yang akan berlaku pada hari itu. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan perihal satu rombongan dari kalangan jin yang telah menyahut seruan Islam semasa mereka datang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Lalu mereka kembali ke tempatnya dan menyiarkan Islam dalam kalangan kaum mereka. Pada akhir surah ini Allah Ta'ala perintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar dalam perjuangan menyiarkan, menyebarkan Islam sebagaimana sabarnya rasul-rasul yang telah lalu. Kerana baginda akhirnya akan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hamim. Diturunkan Al-Quran ini dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ingatlah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, melainkan ada gunanya yang benar dan dengan ada masa perhinggaannya yang tertentu yang padanya dijalankan pembalasan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari menerima peringatan yang diberikan kepada mereka mengenainya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang menentangmu, sudahkah kamu mengetahui kekuasaan dan kelayakan makhluk-makhluk yang kamu seru dan sembah yang lain dari Allah? Tunjukkanlah kepadaku apakah yang mereka ciptakan dari bahagian bumi ini? Atau adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian dengan Allah dalam mencipta dan menguruskan langit? Bawalah kamu kepadaku sebuah kitab dari Allah yang lain dari Al-Quran ini, atau sebarang ketetapan atau sebarang keterangan yang berdasarkan ilmu peninggalan orang-orang yang telah lalu. Kalau betul kamu orang-orang yang benar tentang dakwaan kamu itu. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah, yang tidak dapat menyahut atau memberi sebarang pertolongan kepadanya dari dunia hinggalah ke hari akhirat. Sedang makhluk-makhluk yang mereka sembah itu tidak dapat menyedari atau memberi layanan baik kepada permohonan mereka. Dan apabila dihimpunkan untuk dihitung amalnya pada hari akhirat, menjadilah segala yang disembah itu musuh kepada orang-orang yang menyembahnya. Dan segala yang disembah itu juga tidak mengakui serta mendustakan penyembahan mereka kepadanya. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Ahqaf. Surah yang ke-46 pada juzuk yang ke-26. Surah ini dikenali dengan nama surah Makkiyah, yakni yang diturunkan sebelum hijrah atau diturunkan di Mekah. Mengandungi 35 ayat. Dinamakan surah Ahqaf iaitu satu kawasan yang menjadi tempat tinggal kaum Ad. Kaum Ad, tempat tinggal mereka ialah di bumi Yaman. Dan di bumi Yaman itu ada satu tempat, suatu lembah yang subur namanya Ahqaf, di mana Allah SWT mengutuskan Nabi Allah Hud AS untuk berhadapan dengan kaum Ad yang menyembah berhala, sehingga mereka mendustakan perintah Allah dan juga mempermainkan serta mempersendakan Nabi Hud. Maka Allah binasakan mereka birihim sarsarin atiyah, dengan ribut yang kuat
yang berlanjutan dalam tempoh yang panjang sehinggalah mereka semua binasa. Ini diceritakan pada ayat yang kita akan bacakan nanti. Maka kerana itu dinamakan surah ini surah Al-Ahqaf, suatu lembah subur di bumi Yaman yang didiami oleh kaum Ad. Apakah persamaan surah Ahqaf dengan surah Al-Jathiyah yang kita bacakan sebelum ini? Ada 3 persamaannya atau munasabahnya. Kedua-dua surah ini dimulakan dengan Hamim, Tanzilul Kitab Minallahil Azizil Hakim. Itu menjelaskan tentang penurunan Al-Quran daripada Allah SWT yang sifatnya perkasa lagi maha bijaksana. Yang kedua, kedua-dua surah ini, Al-Jathiyah yang kita dah tafsirkan sebelum ini, dengan surah Ahqaf menceritakan tentang usul akidah. Yang perkara-perkara asas tentang akidah berkait dengan keesaan Allah, kerasulan dan kewahyu dan juga hari kebangkitan. Dan yang ketiga, kalau sekiranya surah Al-Jathiyah menceritakan atau ditutup dengan ancaman kepada golongan yang musyrik, manakala surah ini memulakan ancaman kepada orang-orang musyrik yang telah menyekutukan Allah. Kalau surah Jathiyah pada akhir surah diberi ancaman kepada orang yang menyekutukan Allah. Pada surah Ahqaf ini disebut pada permulaan lagi. Ancaman serta kita katakan suatu taubih, suatu bentuk persendaan Allah Ta'ala kepada golongan yang menyembah berhala. Baik, kandungan surah ini, sebagaimana surah Makkiyah yang lain, menceritakan tentang usul akidah yang penting yang dibawa oleh Islam. Yang kedua, surah ini dimulakan dengan penjelasan bahawa Al-Quran itu turun daripada Allah Ta'ala, bukannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itulah yang menjelaskan dalil-dalil kewujudan Allah, keesaannya, hari penghimpunan, dan juga Al-Quran ini menyebut dan juga mengancam perbuatan orang-orang musyrik yang menyembah berhala, menghina kelompok-kelompok musyrik yang menyembah berhala dan menolak dakwaan-dakwaan mereka serta menjawab segala kekeliruan yang berkait dengan penolakan mereka baik pada wahyu ataupun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah ini juga disebut dua kelompok. Yang pertama, kelompok ahli istiqamah. Ahli istiqamah ialah orang-orang yang mengesahkan Allah Ta'ala dan berpegang teguh dengan agamanya dan mentaati kedua ibu bapa mereka dan melakukan kebaikan kepada mereka. Mereka ini adalah penghuni syurga. Yang Allah Ta'ala menyebut antara sifat ahli istiqamah yang menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Dan manusia yang paling mulia untuk dia menjaga hubungannya ialah ibu ayahnya. Dia mentaatinya. Dan Allah menyebut tentang kelompok yang kafir, yang keluar daripada fitrah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, yang tenggelam dalam syahwat keduniaan, yang mengingkari hari kebangkitan, yang derhaka kepada kedua ibu bapa mereka dan mempersendakan keimanan serta mempersendakan hari kebangkitan. Mereka ini penghuni neraka. Kemudian surah ini juga menyebut satu pemisalan dan perbandingan, suatu contoh, iaitu kisah Nabi Hud AS bersama kaumnya yang dikenali sebagai kaum Ad, yang terkenal sebagai yang melampau, yang teruja dengan kekuatan sendiri. Mereka rasa mereka paling gagah dan tidak akan binasa. Dan mereka berterusan menyembah berhala tanpa mempedulikan teguran dan dakwah Nabi Hud AS. Akhirnya Allah membinasakan mereka dengan angin yang kuat. Angin yang sifatnya sejuk, membeku dan begitu kuat, yang menghumbang jasad-jasad mereka sehingga meleraikan setiap anggota badan mereka. Angin ini bertiup dalam tempoh yang panjang, menerbangkan mereka, hempak ke bawah, terbangkan lagi, hempak ke bawah, pecah kepala, patah tangan, kaki, sehingga bercerai-berai anggota badan mereka dengan kekuatan angin tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan sebagai satu peringatan dan amaran kepada orang musyrik kafir Quraisy. Kerana orang-orang kafir Quraisy ini melalui kawasan Ahqaf. Kerana mereka berdagang di Yaman pada musim sejuk, sebagaimana mereka berdagang di Syam pada musim panas. Di tempat ini maklum di sisi golongan musyrik Mekah, kerana mereka seorang pedagang yang melalui kawasan tersebut. Dan ini amaran kerana mereka menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendustakannya.
dan memberi peringatan azab yang akan menimpa mereka sebagaimana menimpa kaum Ad. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana sekelompok jin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Datang sekumpulan jin, jin jauh lebih baik pada kamu wahai musyrik Mekah. Bila mendengar ayat-ayat Allah, maka dengan segera beriman kepada Allah dan terus menjadi pendakwah. Menyebarkan Islam itu kepada kaum mereka. Mengajak kaum mereka supaya beriman kepada Allah SWT. Kemudian surah ini ditutup dengan penegasan terhadap kekuasaan Allah yang akan membangkitkan seluruh manusia. Kerana Allah itulah pencipta langit dan bumi. Dan Allah menceritakan bahawa Allah pasti akan mengazab orang kafir dalam neraka tanpa keraguan dan memberi amaran kedahsyatan keadaan mereka pada hari kiamat kelak. Bahkan azab ini hanya Allah kenakan kepada orang yang keluar daripada perintah Allah, yang tidak mentaati Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW supaya sabar dan berdakwah sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul Ulul Azmi, dan jangan diminta segera diturunkan azab kerana sampai masanya Allah yang menurunkan azab. Maka ini kandungan surah ini secara umum, ini surah Al-Ahqaf yang kita bacakan pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Hamim. Maka Al-Quran ini diturunkan daripada Allah Ta'ala kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya daripada Muhammad, sebagaimana dakwaan orang-orang musyrik. Al-Quran turunnya dari Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan Al-Quran ini yang Muhammad buat, sebagaimana dakwaan orang musyrik. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang sifat Allah. Yang menurunkan Al-Quran ini sifatnya yang maha perkasa, yang tiada mengatasinya, tiada kekuatan yang boleh mengalahkannya. Dan sifatnya ialah yang maha bijaksana dalam takbirnya, dalam ciptaannya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sekiranya begitu keadaan sifat Al-Quran dan sifat yang menurunkan Al-Quran, maka manusia tidak ada sebab untuk tidak mau beriman dan membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah mengajak bukan kepada dirinya tapi pada agama yang suci, agama yang menyeru kepada fitrah manusia dan menegaskan tentang kebangkitan semula dan mengajak manusia untuk mengecapi kebahagiaan dunia dan akhirat dan melakukan perkara yang beri manfaat. Baik, apa sebab mereka menolak Al-Quran sedangkan Al-Quran turun daripada Allah Ta'ala? Dan mereka tidak dapat membuktikan bahawa Quran ini direka oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini pula diturun oleh Allah yang maha perkasa, yang tidak boleh dikalahkan, dan yang bijaksana dalam setiap ciptaannya dan syariatnya, kataan dan perbuatan. Tiada yang diseru oleh Islam, yang diajak oleh Nabi SAW manusia untuk beriman dengannya, kecacatan. Artinya bila Allah Ta'ala menurunkan wahyu pada Nabi SAW dan Nabi menyampaikan kepada umatnya, mana cacat yang Rasulullah ajak? Akhlak yang baik. Bila Rasulullah SAW menyebut tentang agenda dakwah, innama bu'ithtu liutammima mahasinal akhlak. Aku diutuskan bagi memperelokkan akhlak. Yang pertama Nabi zahirkan dalam dakwah Rasul ialah akhlak. Bersabar dengan kerana penentang, menahan kemarahan, bersifat lembut kepada mereka, bersifat lunak, tidak pernah bosan dengan mereka, tidak pernah jemu, tidak pernah merasakan sesuatu sangka buruk kepada mereka, melainkan melihat mereka ini ialah kaum yang tidak mengetahui. Sebagaimana dalam riwayat bila baginda SAW dibaling batu sehingga luka badan Rasulullah, lalu Nabi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, mereka tak tahu. Artinya menunjukkan bahawa Nabi SAW ini Allah dah tunjuk kemuliaan akhlak baginda dalam dakwah. Maka tak ada sebab nak tolak Nabi Muhammad. Kemudian tak ada sebab juga nak menolak Al-Quran. Sebab Al-Quran, kamu ialah ahli pujangga bahasa Arab. Allah turunkan Al-Quran mencabar segala kehebatan pakar-pakar penyair.
segala mencabar segala para pujangga Arab. Allah tak turunkan Al-Quran bahasa Arab dalam kelompok orang Melayu yang tak reti bahasa Arab. Maka kita tak reti nak kritik ikut mana, sebab kita akan kata saya orang Melayu. Tapi Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab kepada bangsa yang paling bijak bahasa Arab, orang Quraisy. Yang terkenal kefasihan pidato mereka, syair mereka, sajak mereka. Bahkan mereka buat pertandingan yang dikenali sebagai mu'allaqat. Mu'allaqat berarti syair yang digantung dalam Kaabah. Dan mereka bersyair secara spontan. Bukan study dulu, tak, spontan. Bijak, pakar. Mereka tak perlu masa untuk reka. Dengan kehebatan mereka dalam bahasa Arab, mereka tidak dapat menandingi Al-Quran kan ia datang dari Allah. Dan pakar-pakar mereka berkata benar. Kalau dia daripada manusia, kita dah boleh lawan dia. Kita boleh bawa ayat sepertinya. Tapi tak boleh sampai hari ini. Orang hari ini lagi dah lemah bahasa Arab. Orang dulu yang hebat-hebat bahasa Arab pun tak boleh buat apa. Maka ini sifat Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Baik, dalam dua-dua sebab ini, iaitu Nabi Muhammad dengan sifat akhlaknya dan dengan Al-Quran dengan ketulinannya turun dari Allah, maka apakah sebab kamu tidak mau beriman? Kemudian kata Allah, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan tidaklah kami ciptakan langit yang tinggi dan bumi yang menghampari dan apa yang ada di antara keduanya daripada seluruh makhluk, melainkan ciptaan kami ini untuk menunjukkan suatu kebenaran. Semua yang Allah Ta'ala ciptakan itu dia bersifat petunjuk, syahidah, yakni penyaksian. Apa? Keesaan Allah, kekuasaan Allah. Kerana makhluk ini tidak dicipta oleh orang, Allah cipta. Allah cipta langit, Allah cipta bumi nak tunjuk sebagai tanda dalil kekuasaan, keesaan. Dan sebagai tanda tentang Allah lah yang memiliki alam ini. Kerana itu Allah menyatakan tidak kami jadikan langit dan bumi dan apa di antara keduanya melainkan dengan sebenar. Wa ajalin musamma, dan bumi dan langit ini punya tempoh waktu tamatnya. Pertama Allah Ta'ala dikata bahawa bumi dan langit dan di antara keduanya Allah ciptakan untuk menunjukkan kepadanya dalil kekuasaan. Kemudian Allah menyatakan bahawa bumi dan langit ini sifatnya sementara. Ajalin musamma, ada ajal. Bukan orang dia ada ajal, bumi ada ajal, langit ada ajal. Maka penyataan Allah ini bagi menunjukkan adanya hari kebangkitan. Adanya kiamat. Kayak kita dah sebut semalam tentang golongan dahriyah yang melihat bahawa kehidupan mereka cuma di dunia. Yang melihat bahawa yang menghancurkan mereka ialah peredaran masa. Kerana mereka beranggapan dunia itu akan kekal. Kita dunia tak akan kekal. Kalau kita cerita dulu orang jahil, orang tak buat kajian astronomi. Tentang hari ini. Dengan kepesatan teknologi dan ilmu pengetahuan mereka. Semua mereka berkata tentang kehancuran bumi. Dengan lapisan ozon yang menipisnya. Dengan cuaca panasnya, dengan pencemarannya. Dengan berlaku pelbagai bentuk yang mereka analisis. Tanda-tanda kehancuran bumi. Pencairan kutub utara, pencairan kutub selatan. Penambahan isi paduai. Dan berlaku tsunami beberapa kali di luar kotak pemikiran manusia. Yang menunjukkan limpahan ke daratan yang membunuh ratusan ribu manusia. Dan ini semua indikator kemusnahan alam. Dan musim yang tidak terurus. Kan tak ada musim macam kita selalu sebut musim. Musim hujan, tak ada musim hujannya. Musim salji, maka bumi dengan sifatnya sudah berubah. Tanda-tanda kehancuran. Maka Allah Ta'ala dah sebut, bumi ini sifatnya ajal musamma. Ada ajal yang Allah Ta'ala tentukan. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang kehancuran bumi. Dan penciptaannya menunjuk kepada keesaan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir, sifat mereka, bila mana diberi amaran dan peringatan tetap berpaling. Baik, Allah menyebut perkataan mu'ridun. Mu'ridun berpaling, mereka tak nak duduk dengar dulu. Mereka tak nak duduk untuk faham dulu. Mereka tak nak duduk untuk fikir dulu. Cakap paling, ni orang kita tak boleh berunding. Kalau kita bercakap dengan seorang yang lari daripada kita, berpaling daripada kita, macam mana kita nak berunding? Dia tak nak dengar lagi.
Walhal semua orang tahu. Bila dia dengar orang bercakap, bukan maksud dia kena terima. Dengar je, dengar. Dan kalau dia fikir apa orang bercakap, tak ada salah apa pun. Apa salah kita fikir dengan apa orang cakap pada kita? Dan kita lihat adakah baik atau tidak. Apakah itu satu paksaan untuk kita berfikir? Contoh kita lihat dalam hal lain, manusia dengan mudah untuk dengar orang cakap dan fikir. Tapi bila datang hal agama, mereka cuba menutup segala akal fikiran mereka. Mereka cuba untuk memindahkan kepada perkara lain. Walau perkara yang paling serius untuk kita bercakap atas dunia ini ialah perkara agama. Paling serius. Tuan-tuan, dunia tak perlu serius sangat, jadi je. Tapi bila pergi pada agama, ini benda serius. Bila kita bercakap agama, kalau mereka serius sikit untuk dengar, untuk faham, untuk berfikir, nescaya mereka mendapat hidayah dengan mudah. Tapi mereka ini bila diberi peringatan, mu'ridun, paling tak nak dengar. Bila dibaca Quran, tutup telinga. Tutup telinga. Maka ini watak-watak orang-orang yang tidak dapat hidayah. Kemudian sesudah Allah menyebut watak mereka orang kafir yang sentiasa berpaling. Kul, katakan pada mereka wahai Muhammad. Baik, kamu tak nak dengar apa yang kami cakap tentang kebenaran? Wahai Muhammad, cakap dengan mereka. Kita nak dengar, mereka pula cakap. Kalau kamu tak nak dengar apa yang kami cakap tentang amaran, kami nak dengar, kamu pula cakap. Sila jawab jawapan, sila jawab soalan kami. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, ara'aitum ma tad'una min dunillah. Yang kamu sembah selain daripada Allah tu, aruni, tunjukkan kepada aku. Aruni, tunjuk pada aku. Madza khalaqu, apa yang telah mereka buat? Berhala-berhala yang kamu sembah ni, apa yang telah mereka cipta? Apa yang telah mereka lakukan atau laksanakan? Minal ard, pada muka bumi ini. Am lahum syirkun fis samawat, atau patung-patung ini atau sembah ini pernah bantu Allah ke? Cuba buktikan. Aruni, tunjuk. Tuan-tuan, ini soalan maut. Kau tanya pada penyembah berhala, tolong tunjukkan berhala ni cipta apa? Itu dia. Yang kamu sembah dia ni, berhala ni cipta apa? Yang kami ajak kamu sembah Allah, Allah ini yang ciptakan langit dan bumi. Menciptakan kamu. Yang berhala yang kamu sembah, soalan yang Rasulullah SAW diminta tanya pada penyembah berhala, berhala cipta apa? Yang kat dalam bumi ni punya banyak makhluk Allah, berhala buat mana satu? Satu pun tak boleh tunjuk. Kerana berhala tak buat apa-apa. Kerana ia diciptakan. Kalau berhala ada buat seekor lalat ke, tunjuk mana? Dia buat seekor kumbang ke? Atau dia buat planet kecil ke? Atau apa saja. Dalam bumi ni punya banyak makhluk Allah. Berbilion makhluk Allah. Macam-macam jenis. Kalau dia ada buat ikan kembung seekor ke? Mana dia buat? Mana? Buat apa? Tuan-tuan, bila ditanya tentang fungsi. Sedangkan mereka kata ini Tuhan. Tuhan ni punya fungsi. Fungsi Tuhan menciptakan. Tiba-tiba yang disembah ini tak ada fungsi. Kamu, bila kami beri peringatan, kamu tak nak dengar. Baik, kami tanya kamu, sila jawab. Pun kamu tak akan mampu jawab. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, itu ni, atau itu ni. Cara bacaan dia bukan itu ni. Hamzah itu tidak dizahirkan. Itu ni bi kitabin min qabl. Atau bawa dalil daripada mana-mana kitab. Yang terdahulu daripada Quran, Taurat dan Injil. Sebab tak ada kitab lain. Atas dunia ni tuan-tuan sekalian, tidak ada kitab yang betul-betul muwaffaq dipercayai yang awal, yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Bermula Taurat, Injil. Bermula Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Baik, dalam mana kitab yang lebih awal daripada Quran? Zabur ke, Taurat ke, Injil? Beritahu kitab tu ada tak beritahu berhala tu Tuhan? Baik, kalau kamu tak nak dengar, tak percaya Quran. Baik, kitab yang terdahulu. Tanya ni orang Yahudi, tanya orang Kristian. Benarkah berhala itu Tuhan yang disembah? Itu ni di kitab. Bawa kitab-kitab tersebut min qabl, sebelum Al-Quran. Au atharatin min ilm, atau mana-mana punca-punca ilmu. Baik, kalau tak jumpa kitab Taurat, kitab Injil, ataupun
mana-mana maklumat-maklumat asarah yang dipercayai. Ada tak kata-kata yang boleh dipercayai bahawa patung tu Tuhan? Ada atau tidak? Asarah. Suatu sumber-sumber sejarah yang menyatakan ia Tuhan, patung itu Tuhan. In kuntum sadiqin, kalau betul dakwaan kamu dia Tuhan. Maka dalam ayat yang keempat ini dialog Allah kepada para penyembah berhala dan pada penyekutu Allah Ta'ala. Soalan pertama yang Allah suruh tanya ialah apakah yang diciptakan oleh yang kamu sekutukan? Itu soalan pertama. Soalan kedua, mana kitab yang menyatakan dia Tuhan? Kitab mana? Atau mana-mana sumber yang dipercayai kata dia Tuhan? Ini yang sembah patung. Ada tak sumber kata ni Tuhan? Tunjuk sumber dia. Manuskrip. Atau kamu akan kata nenek moyang kami. Mana puncanya? Sumber. Itu asas dia. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ, amatlah sesat orang yang menyeru, yang beribadat selain daripada Allah. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ, yang tidak akan memperkenankan apapun permintaan mereka. Lahu ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat macam tu tak akan memperkenankan apa-apa. Sampai hari kiamat tak boleh tolong, tak boleh bantu. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka dengan permintaan mereka diabaikan. Tak apa pun mereka minta daripada berhala, daripada selain pada Allah SWT, maka mereka tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Kerana berhala ini jamadun, benda-benda yang beku, la yaqilun, yang tak ada akal, au ibadun, ataupun ini cuma batu-batu yang tak boleh buat apa-apa. Wahum an du'aihim ghafilun, kamu doa ni berhala tak dengar. Apatah lagi nak mustajabkan, dengar pun tak dia. Tengok pun tak, namanya berhala. Maka bagaimana kamu tegar meminta daripada yang tak boleh memustajabkan doa kamu? Wa idza husyiran nas, dan ingatlah kata Allah, pada hari manusia akan dihimpunkan. Kamu kat dunia dia tak tolong kamu. Dia tak akan mustajabkan doa kamu. Nanti bila mana kamu dihimpunkan, kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Yang kamu sembah itu akan menjadi musuh kamu. Contoh kita gini, kalau contoh, ada seorang polis tangkap seorang, polis tangkap kita lah, saya lah contoh, tangkap saya. Maka saya cuba nak salahkan orang yang menjadi idola saya. Ni kenapa awak buat macam ni? Oh, sebab dia suruh orang menjadi idola saya lah. Jadi itu. Maka polis pun pergi yang saya jadikan idola. Awak kesuruh, saya tak ada kena-mengena, tak ada kena-mengena. Sebab apa? Takut kena tangkap. Akhirat kelak. Waktu mana berhala-berhala itu ditanya. Waktu mana yang disekutukan Allah itu ditanya. Kamu ke yang suruh sembah kamu? Kami tak ada kena-mengena. Dia tanya pada Nabi Isa yang disekutukan. Dia tanya pada Nabi Uzair yang disekutukan. Dia tanya pada malaikat yang disekutukan. Dia tanya semua batu batang yang disekutukan. Apakah kamu menyuruh mereka menyembah kamu? Kami tak ada kena-mengena. Lalu mereka bermusuhan. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka tak pernah memperakui bahawa mereka adalah Tuhan. Kerana itu mereka dibakar sekali dalam neraka. Batu-batu ini mereka dikecualikan Nabi dan juga malaikat. Kerana kita dah sebut mereka orang yang dimanipulasikan. Dimanipulasikan oleh penyembah-penyembah berhala untuk menyengutukan Allah Ta'ala. Maka kata Allah, kamu, pertama berhala kamu tak cipta apa-apa. Yang kedua, tak ada bukti daripada mana-mana kitab. Yang ketiga, tak ada bukti pada mana-mana sumber yang boleh dipercayai. Yang keempat, bila kamu doa, dia tak akan mustajabkan doa kamu sampai hari kiamat. Dan yang kelima, akhirat kelak kamu dihimpunkan dalam keadaan bermusuhan. Dan mereka akan mengingkari perbuatan kamu yang menyembahnya. Maka Allah terus menyebut daripada permulaan lagi jawapan-jawapan kepada golongan penyembah berhala. Sebagai satu bekalan pada Nabi SAW berhadapan dengan penyembah berhala. Kerana penyembahan berhala merupakan kesesatan pertama manusia. Asalnya manusia dalam keadaan Islam, maka datang syaitan pertama disuruh supaya menyembah berhala. Dan kita tahu bila berlakunya kiamat, yang tinggal ialah agama penyembah berhala. Ketika mana berlaku kiamat. Artinya bila Nabi Isa turun, Nabi Isa Islamkan dunia ini,
sehingga Nabi Isa wafat. Maka dibantu atau diganti oleh seorang pemimpin adil yang lain untuk merintah selama 7 tahun lagi. Kemudian orang beriman dimatikan. Maka tinggal lagi orang-orang yang jahat. Maka datang balik syaitan mengajak manusia sembah berhala. Lalu ditegakkan kembali berhala. Dan ketika itu berlakulah kiamat. Berlakulah kiamat menghancurkan seluruh penyembah berhala waktu itu. Maka ini sejarah berhala yang menyupakan penyelewengan pertama manusia. Barulah berlaku penyelewengan Kristian dan Yahudi. Pertama, penyelewengan ialah berhala. Kerana itu penyembah berhala dimusnahkan semua. Berbeza dengan penyelewengan Yahudi dan juga Kristian. Tidak dimusnahkan semua. Kerana ada di kalangan mereka yang masih pegang pada kebenaran. Dan memperbetulkannya. Yang semua berhala tak ada seorang pun pegang kebenaran. Semua dah batil semua. Maka dibinasakan semua. Umpama rumah dah tak boleh baiki. Buruk belaka. Kena roboh semua. Tapi kalangan Kristian dan Yahudi, kenapa mereka tak dibinasakan semua? Kerana masih ada di kalangan mereka yang berpegang pada kebenaran yang masih ada. Yang menyebabkan mereka masih bercakap tentang petunjuk yang benar. Sama ada mereka akhirnya memeluk Islam atau tidak, itu hal yang lain. Tapi masih berpegang pada prinsip-prinsip akidah ini. Yang berhala tadi memang lari terus 360 darjah, tak ada kaitan, tak ada kena-mengena. Kerana itu Allah binasakan mereka zaman Nabi Nuh dan zaman-zaman yang berikutnya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.